Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, dan insya-Allah kita sambung perbahasan daripada risalah Mukhtasar Mazhab Akidah dan Firqah Umat Islam. Dan kita masih lagi pada ghulat Syiah, iaitu kumpulan-kumpulan Syiah yang melampau. Dan sebelum ni kita dah sebut yang pertama ialah berkenaan dengan kelompok Sabaiyah, dan yang kedua ialah Al-Ismailiyah, dan sambungan kita ialah Al-Batiniyah, iaitu kelompok ketiga yang diletakkan sebagai kelompok Syiah yang disebut sebagai ghulat Syiah, iaitu Syiah yang melampau. Jadi kita tengok apa yang diimani dan apa yang terdapat dalam kelompok Batiniyah Syiah ini. Di sini dia sebut mereka juga menimbulkan syak kepada Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil, membatalkan hukum syariat, tidak percaya kepada kebangkitan, hidup semula manusia selepas mati, dan menolak adanya malaikat dan jin. Inilah sebahagian daripada kepercayaan kelompok Batiniyah dalam Syiah. Di antara masalah-masalah dalam Al-Quran yang dijadikan bahan perbincangan oleh mereka ialah huruf-huruf yang menjadi permulaan surah Al-Quran dengan takwil-takwil yang direka. Ayat-ayat ataupun surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran, terutamanya surah yang dimulai dengan huruf yang terputus ataupun disebut dengan huruf al-muqata'ah, huruf yang tunggal. Contohnya ialah alif lam mim, kaf ha ya ain sad, ain sin qaf, ha mim. Ni antara surah-surah dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf tunggal yang tidak ada makna dan tidak difahami oleh golongan pertama Quran diturunkan, iaitu golongan para sahabat sendiri dan juga golongan musyrikin yang awal menentang Al-Quran. Dan memang kalau kita tengok, para ulama bersepakat bahawasanya huruf-huruf muqata'ah pada permulaan surah-surah tertentu dalam Al-Quran ini ialah perbahasan yang tidak diketahui dengan jelas maksudnya. Walaupun ada sebahagian ahli tafsir cuba ingin memberikan maksud daripada perkataan-perkataan ataupun huruf-huruf itu, tapi kesemuanya tidak didasari dengan nas ataupun tidak didasari dengan sandaran yang kuat. Dan yang kita tengok apa yang dibuat oleh para sahabat, terutamanya ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan salah seorang daripada tokoh dalam bab kefahaman Al-Quran ini, digelar dengan gelaran-gelaran yang menunjukkan ketinggian fahaman dia dalam Al-Quran. Dia sendiri pun tidak menyebut maksud daripada huruf-huruf muqata'ah yang berada pada permulaan setengah-setengah surah tu.
Tapi kelompok batiniyah ini, sama ada kelompok batiniyah yang ada dalam Syiah ataupun batiniyah falsafiyah, batiniyah falsafah yang keluar dan terpisah daripada Syiah, dia orang tak bawa semua kefahaman Syiah, tapi dia orang wujud di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka melakukan benda yang sama, iaitu mereka memberi tafsiran-tafsiran yang berbagai-bagai pada huruf-huruf yang tunggal. Bahkan bukan setakat tafsiran daripada huruf-huruf tunggal Al-Quran, bahkan nama-nama Nabi dan Rasul pun diberi maksud batinnya. Kalau kita tengok contoh di Malaysia kita ni lah, ajaran ilmu hakikat Haji Ahmad Lasmana tu, dalam buku dia Hakikat Insan, dia berikan maksud daripada perkataan Adam. Adam tu ialah nama manusia pertama yang diciptakan, kita sebut dengan nama Nabi Adam. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika mana kami seru kepada sekalian malaikat untuk bersujud dengan sujud hormat kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Adam itu ialah kata nama yang diberi kepada manusia pertama yang dicipta oleh Allah Ta'ala ni. Cuma bagi kelompok batiniyah, dengan sebab mereka membawa fahaman-fahaman yang berbagai-bagai, dan antara fahaman yang menjadi tonggak kepada batiniyah ni ialah fahaman Nur Muhammad. Nur Muhammad, nur hakikat, bukan nur majazi ataupun nur kiasan dengan nama wahyu. Dia orang memberi maksud kepada maksud Adam itu. Kalau tengok batiniyah yang ada dalam Hakikat Insan ni, dia kata Adam tu maksud dia apa? Alif, dal dan juga mim. Maksudnya ialah Allah dalam Muhammad, tapi versi Melayu lah. Sebab dal dia terjemah dengan dalam. Dalam tidak ada dalam bahasa Arab. Dalam tu bahasa Melayu. Okay. Maksudnya ialah kita ini ialah Muhammad tajalli daripada nur Allah. Maknanya dia beri tafsiran yang tak tahu daripada mana, tapi dia kata Adam tu maksudnya ialah Allah dalam Adam, Allah dalam Muhammad, maksud dia. Dan kelompok Syiah batiniyah ini, mereka memberikan maksud kepada huruf-huruf yang terputus dalam permulaan Al-Quran. Maksudnya alif lam mim, alif tu maksud dia apa, lam tu maksud dia apa. Ada sebahagian mereka mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, ambil pada huruf lam paling last sekali, dan mim itu ialah Muhammad. Itu maksud yang diorang sendiri buat dan diorang sendiri reka. Kemudian di antara cara yang dilakukan untuk mempengaruhi orang ramai ialah berselindung di sebalik bersimpati dan menyokong Ahlul Bait yang menjadi sasaran tekanan di zaman Umayyah dan Abbasiyah. Inilah seruan yang dibawa oleh hampir kesemua kelompok Syiah, iaitu atas nama, atas gagasan kita ni nak bersama dengan ahli keluarga Nabi. Dan mereka bawa cerita-cerita yang bersifat sedih, yang menunjukkan pada kita bagaimana keluarga Nabi ditekan, dan cerita-cerita tu kadang-kadang direka, dipalsukan, dan cuba menunjukkan antara pihak yang sangat jahat terhadap ahli keluarga Nabi ni ialah Khalifah Umayyah dan juga Khalifah Abbasiyah. Ini antara yang mereka lakukan. Gerakan ini bertolak daripada gerakan Abdullah bin Sabah. Maknanya dia datang daripada Abdullah bin Sabah yang dah kita bahas dalam kelompok Syiah Sabaiyah sebelum ni, yang bergabung dengan kelompok ataupun kumpulan Ismailiyah. Di antara tokoh mereka, iaitu tokoh batiniyah ini, ialah Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ajali, yang selalu datang menjumpai Imam Muhammad Al-Baqir yang berada di Madinah, kemudian memutar belit ajaran yang sebenar. Di antaranya menafsirkan firman Allah Ta'ala, iaitu ayat 90 surah An-Nahl. Allah Ta'ala sebut pada ayat 90 surah An-Nahl ni, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksud ayat ni ialah Allah Ta'ala menyuruh kepada keadilan, berbuat baik dan memberi hak kepada kaum keluarga, dan melarang daripada kejahatan dan mungkar. Apa tafsiran yang diberikan oleh Mughirah bin Sa'id Al-Ajali, dan dia dakwa apa yang dia ajar, apa yang dia tafsir ni ambil daripada Imam Muhammad Al-Baqir, salah seorang daripada imam yang diimani oleh Syiah, Imam 12,
Dan Imam Muhammad Al-Baqir ni tak ada kena-mengena pun dengan Syiah. Dia tu ahlu sunnah. Dia sezaman dengan Imam Abu Hanifah, ataupun yang mengasaskan mazhab Hanafi itulah. Okay. Katanya, iaitu kata Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ajali Al-Batini ni, dia kata Al-Adli wal-Ihsan dalam ayat tu ialah Fatimah dan Ali. Zil Qurba di situ ialah Hasan dan Husain. Kejahatan itu ialah Abu Bakar dan mungkar itu ialah Umar. Itu tafsiran yang dia buat. Ayat tu sebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukan keadilan dan ihsan. Adil itu Ali, ihsan itu Fatimah. Wa ita'il qurba, dan kamu berbuat baik kepada kaum keluarga. Zil qurba di sini dia terjemah dengan Hasan dan Husain. Anil fahsya'i wal munkar, daripada kejahatan dan kemungkaran. Fahsya itu Abu Bakar, mungkar itu Umar. Jadi dia angkat beberapa individu. Sebab tu dalam konsep Syiah Batiniyah, Ismailiyah dan juga kelompok-kelompok yang sekali dengan diorang ni, diorang ada satu konsep nama dia Nur Panjatan. Nur Panjatan ni apa dia? 5 peribadi: Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Yang mana kelima-lima ni lah punca terjadinya seluruh makhluk, bahkan seluruh zarah yang dikesan ataupun tak dikesan di atas muka bumi ni. Maknanya semua asal penciptaan dia jadi daripada Nur Panjatan ini. Maknanya daripada Nur Allah jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad pecah jadi Nur Panjatan. Ini konsep yang ada dalam Syiah. Yang mana kelima-lima nur ini telah berlegar-legar di sekeliling arasy Allah selama 50,000 tahun sebelum jadinya makhluk-makhluk lain. Maknanya arasy tu jadi daripada Nur Muhammad, kemudian daripada Nur Muhammad tu keluar Nur Panjatan ni, dan daripada Nur Panjatan tu keluarlah makhluk-makhluk lain. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku-buku Syiah, kitab-kitab Syiah, kita akan tengok bila mana dia bahas tentang bad'il khalq, permulaan penciptaan. Hadis-hadis yang diorang bawa kadang-kadang kita dengar pun macam lain macam hadis tu. Antara hadis yang panjang, hadis penciptaan manusia. Hadis ni kalau kita tengok selalu digunakan sebagai penguat modal kepada golongan yang berpegang dengan ajaran hakikat insan ataupun ajaran ilmu hakikat makrifat ni lah, iaitu hadis tentang bagaimana Allah itu dikenali dengan nama Allah. Jadi dia orang pun bercerita lah. Kalau tuan-tuan tengok dia punya kuliah geng-geng kumpulan ni, dia punya pattern sama je. Dia kata sebelum Allah menamakan diri dia Allah, dia tiada nama, tak ada nama. Zat Tuhan tu sebelum dia nama, sebelum dinamakan dengan nama Allah, dia ialah satu zat yang tidak ada nama. Dan yang ada pada waktu itu ialah ana ataupun ana anta. Tu saja. Sehinggalah Allah Ta'ala menamakan diri dia Allah. Bila mana dia namakan diri dia Allah, dia berkehendak supaya dirinya tu dikenali, lalu daripada diri dia, dia jadikan Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad tak jadi lagi makhluk-makhluk lain. Dia jadi apa? Dia jadi burung merak dulu. Dia punya payah nak jadi makhluk atas dunia ni, dia punya kata apa, berbelit-belit penciptaan dia tu. Daripada burung merak tu Allah Ta'ala pun ciptakan cermin. Cermin itu menyebabkan burung merak tu dia tengok diri dia dalam cermin tu. Bila mana dia tengok diri dia dalam cermin, dia tengok diri dia cantik. Lepas tu dia rasa rendah diri dengan diri dia, dia berpeluh. Dengan sebab dia rasa tak padanlah aku ni jadi cantik macam ni. Peluh yang menitik tu, peluh pertama jadi roh para nabi dan rasul. Peluh kedua jadi sekalian malaikat. Peluh ketiga jadi pokok kayu. Peluh keempat jadi gunung ganang. Peluh kelima jadi manusia sekian. Cumanya itulah hadis yang diorang percaya itu hadis. Sebenarnya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebut makhluk pertama yang diciptakan ialah qalam. Qalam yang menulis segala sesuatu yang berlaku di atas muka bumi, termasuk takdir kita lah. Jadi ini ialah contoh putar belik yang dilakukan
yang dimulai daripada tokoh yang bernama Mughirah bin Sa'id Al-Ajali. Dia orang panggil tokoh lah. Kita tak panggil tokoh lah, yang ni tukang putar belik lah kita panggil. Okay. Jadi dia sebut sini, dia kata kejahatan itu ialah Abu Bakar dan mungkar itu Umar. Apabila Imam Muhammad Al-Baqir mengetahui penyelewengan itu, beliau telah menolaknya dengan sekeras-kerasnya dan berlepas diri daripadanya. Sebab Mughirah ni dia duduk jaja serata tempat. Dia kata inilah ilmu yang aku ambil daripada Ahlul Bait, iaitu Imam Muhammad Al-Baqir. Pada akhirnya Al-Mughirah lebih melampau lagi sehingga mengatakan bahawa Sayyidina Ali boleh menghidupkan orang mati dan mengetahui perkara yang gaib. Ini dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh satu orang yang bernama Mughirah bin Sa'id Al-Ajali. Orang kata apa, pencetus ataupun pemula kepada kelompok batiniyah dalam Syiah ini. Kemudian dia telah melantik dirinya menjadi imam, kemudian mengaku menjadi Tuhan. Mengaku menjadi Tuhan, ataupun dalam istilah dia disebut dengan nama Anal Haq. Ini antara problem-problem kumpulan inilah. Okay. Di tempat kita ni dia nama ilmu hakikat dan ilmu makrifat lah. Kadang-kadang nama juga dengan ilmu hakikat insan, dengan sebab nama buku tu hakikat insan. Kadang-kadang nama juga dengan ilmu martabat 7 dan macam-macam lah nama-nama yang lain. Di Indonesia pun ada namanya yang tersendiri, nama yang berbeza-beza, nama yang bunyi macam Jawa pun ada. Cuma nak katanya batiniyah ni dia meresap masuk dalam semua tamadun-tamadun yang ada unsur membesarkan ruh. Ada unsur membesarkan ruh. Kemudian lahir pula muridnya yang bernama Abu Mansur Al-Ajali yang berkata, murid pada Mughirah bin Sa'id tadi, bahawa Nabi itu tidak berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pintunya terbuka kepada golongan Ismailiyah. Sebab tu kau tengok kelompok-kelompok Ismailiyah dan Batiniyah ni dia ada perbezaan, tapi dia orang banyak juga persamaan. Bahkan dia mengaku dirinya menjadi nabi, iaitu Abu Mansur Al-Ajali. Ajaran ini telah dihidupkan di zaman sekarang oleh golongan Bahai, ataupun kita sebut dengan nama Bahai. Bahai ni ada di Iraq hari ini dan ada di sebahagian besar negara-negara Arab, termasuk di Jordan pun ada pengikut kepada agama Bahai ini. Di antara tokohnya juga ialah Maimun bin Disan yang berasal daripada penganut agama Yahudi, kemudian menganut Islam dan menganut ajaran Batiniyah. Dia telah membawa suatu fahaman yang menyatakan bahawa imam itu mempunyai sifat maksum dan yang tidak terhingga, kerana perlantikannya ialah daripada Allah Azza wa Jalla. Dia wajib bersifat memelihara syariat sejak azali dan berada di dalam ilmu Allah yang qadim, bernama Nur yang awal, bersama Nur yang awal, berpindah daripada Nabi kepada imam bagi memelihara kerahasiaan fahamannya. Kalau kita tengok, asasnya ialah daripada Nur Muhammad. Sebab tu kalau kita tengok cerita Nur Muhammad ni, dia banyak mengarut, hatta termasuk juga dalam kitab-kitab sirah yang dipegang oleh kelompok Sunni ni ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antaranya dalam sirah Ibnu Hisham. Bukan salah Ibnu Hisham tu, Ibnu Hisham tak salah, dia tulis buku tu betul, bagus. Cuma tanggungjawab kita yang mutaakhir baca buku, dia kena tahu cara dia susun buku ni macam mana. Sebab dia akan datangkan sanad yang komplit. Tanggungjawab kita lah pergi cek perawi sanad tu okey ke tidak. Sebab tu orang yang baca sirah Ibnu Hisham yang peringkat awal, maknanya bahagian bab pertama, bab kedua, bab yang cerita tentang sebelum dilahirkan Nabi Muhammad, sebelum berkahwinnya Abdullah dengan ibu Nabi iaitu Aminah. Ayah Nabi nama Abdullah, sebelum berkahwin dengan ibu Nabi nama Aminah. Sebab kau tengok dalam hadis Nur Muhammad ni, mula-mula Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam, Allah Ta'ala pun letakkan Nur Muhammad tu di dahi Nabi Adam. Bila mana letak di dahi Nabi Adam, maka malaikat pun sujud. Dengan sebab cahaya tu terlalu hebat, Nabi Adam nak tengok dengan mata kepala dia sendiri, Allah Ta'ala alihkan cahaya tu daripada dahi pergi ke jari telunjuk. Ni semua cerita karut ni, tak perlu ingat pun. Cuma nak katanya ini ialah cerita-cerita yang nak menunjukkan konsep Nur Muhammad tu. Cuma saya ringkas cerita, akhirnya Nur Muhammad tu jatuh pada Nabi Ibrahim, jatuh pada Nabi Ismail, jatuh. Last sekali jatuh pada Abdullah.
Dia pergi pada Abdul Muttalib tu, dia pergilah. Yang ni semua cerita karut. Okey, cerita karut. Sampai dekat Abdullah ni dia kacau sikit. Iaitu ayah Nabi. Waktu ayah Nabi ni belum kahwin. Okey. Waktu tu Allah Ta'ala zahirkan Nur Muhammad di muka ayah Nabi Abdullah. Sehingga pada waktu tu menyebabkan ramai perempuan tergila-gilakan kepada Abdullah. Bahkan ada yang mati kerana nak berkahwin dengan Abdullah. Dalam riwayat menyebutkan hampir 200 orang perempuan yang mati berbunuhan satu antara lain dengan sebab berebut nakkan kepada Abdullah, khususnya daripada Bani Abdul Manaf. Paling ramai mati. Tapi ini sejarah tipu lah, bukan sejarah betul pun. Sehinggalah Nur itu berpindah ketika mana Abdullah kahwin dengan Aminah. Waktu mengandungkan Nabi tu, Nur tu duduk dalam perut Aminah. Cuma adalah cerita yang terpencil mengatakan waktu Abdullah ni belum kahwin, ada satu orang tukang tenun, tukang jahit lah. Dia tengok Nur yang ada pada muka Abdullah. Dia pernah tawar nak berzina dengan ayah Nabi. Ayah Nabi tak nak. Sehinggalah ayah Nabi kahwin dengan Aminah. Ayah Nabi tu pergi jumpa balik tukang tenun tu, tanya, kamu nak berzina tak dengan aku? Tak nak. Sebab Nur tu hilang. Cerita ni tuan-tuan, kalau kita perasan, apa kesan dia kalau cerita ni di masyarakat kan? Nampak lekeh benar ayah Nabi tu pergi merata cari orang. Cerita tu lah. Cerita tu nampak ayah Nabi tu something sikap dia. Dan yang kedua, ianya ialah satu benda yang jelas tak kena dengan fakta. Bahkan sebahagian golongan yang melampau terhadap konsep ini, mereka kata antara sebab Abu Sufyan, Abu Jahal sakan sangat lawan Nabi ni bukan kerana ajaran yang Nabi bawa, tapi kerana tak puas hati. Waktu Nur tu ada dekat Abdullah, 200 orang perempuan pada kabilah dia meninggal, mati perang satu sama lain. Ada kata macam tu lah. Okay. Cuma inilah cerita-cerita putar belik yang kita pun tak pernah dengar riwayat ni. Okay. Cuma nak katanya sampai ke tahap tu, dia punya nak menangkan konsep dia pada waktu itu. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut sini, di mana pintunya terbuka kepada golongan Ismailiyah. Maknanya yang akan jadi Nabi lepas pada tu ialah kelompok Ismailiyah. Ismailiyah ni ramai di mana? Hari ni Ismailiyah ni dia ramai di India dan Pakistan, Syiah Ismailiyah. Cuma dia punya pot besar dia ialah di Sa'dah, di Yaman. Tempat nama dia Sa'dah. Di situ ada satu kubur, nama dia kubur Imam Hadi. Imam Hadi ni antara tokoh yang dibesarkan oleh kelompok Ismailiyah. Yang mana kalau tengok kubur dia tu duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid kubur dia. Macam masjid kita ni lah, depan tu, pintu masuk tu ada kubur. Yang mana kubur itu telah ditawaf oleh hampir ke semua kelompok Batiniyah Ismailiyah yang duduk dekat Yaman tu. Bahkan budak-budak kecil yang daripada family Ismailiyah ni, kalau dia orang nak pergi sekolah, dia orang akan mari tawaf kubur dulu baru pergi sekolah. Balik sekolah nanti, sebelum balik rumah tawaf dulu kubur. Masjid di Sa'dah tu, masjid tu duduk atas bukit. Masjid tu dululah tahun 2010, 2011 sebelum berlakunya revolusi di Yaman ni, sebelum Yaman ni kucak-kacik yang teruk. Masjid itulah masjid tempat sebahagian pelajar Malaysia pergi belajar, pergi menuntut ilmu lah. Dan di situ ada satu orang syekh mengajar Sahih Bukhari dalam tu. Mengajar Sahih Bukhari. Ini antara orang-orang yang kata apa yang pernah duduk di Yaman, dia tahulah. Tuan-tuan, saya tak pasti masjid ni Ustaz Adli Saad sampai ke atau tidak. Kalau baru-baru ni Ustaz Adli Saad ada datang Perlis. Okay. Dia tu antara yang duduk Yaman lama, dia tahulah cerita Imam Al-Hadi ni. Okay. Waktu syekh tu duduk mengajar Sahih Bukhari, orang Ismailiyah duduk tawaf kubur di belakang. Syekh tu mengajar kitab larangan membesarkan kubur orang saleh. Duduk baca hadis dalam Sahih Bukhari tu, larangan membesarkan kubur orang saleh. Peduli apa yang belakang tu? Tetap juga nak pergi ke kubur. Dia orang datang masjid pakai serba putih, berebut nak buat saf di belakang kubur. Dia orang tak nak saf depan ni. Bahkan kalau datang musim ziarah, kelompok Ismailiyah daripada India, Pakistan datang,
Hatta yang duduk atas kursi roda pun ada orang angkut naik sampai atas. Naknya ambil berkat di kubur Imam Hadi bagi kelompok Ismailah. Kelompok ni dia bukan macam kelompok Syiah Ithna Asyariyah yang dalam doa dia laknat Abu Bakar, laknat Umar. Dia orang tak ada bunyi pun yang tu. Sebab dia orang ialah bentuk dia orang ialah meditasi dan juga zikir. Sebab dia orang ni konsep dia orang ialah batiniyah. Dia orang tak fokus pada nak caci maki sahabat tu sangat. Walaupun iktikad dia orang menolak sebahagian besar sahabat juga. Okay, cuma nak katanya ialah dia orang ni dari segi pakaian kita akan terkeliru dengan kelompok Sunni. Sebab dia orang pakai putih semua. Macam tuan-tuan pergi India kan. Pergi India, orang India kan sebahagian orang kata apa, daerah tu dia orang pakai kurta dengan seluar lah. Macam Islam di Pakistan. Okay. Tapi ada setengah-setengah tempat di India ni Hindu, kelompok Hindu, tapi bukan Hindu pun ada banyak kecenderungan dia lah. Kelompok Hindu, kalau tuan-tuan tengok sekali imbas, pakai kurta, serban letak atas kepala bau, pakai kepiah putih. Tuan-tuan tengok macam orang Islam, tak macam orang Hindu. Tapi dia orang ni digelar dengan Nehru. Nehru ni maksudnya geng-geng India Hindu yang tidak ekstrim sikit. Dia macam dekat sikit dengan Islam. Sebab tu kau tengok sebahagian para ulama hadis mereka tak pakai kepiah yang dipakai oleh Nehru. Nehru ni dia ada kepiah dia bentuk dia lain sikit lah. Okay. Cuma nak katanya di India ni dia macam-macam. Dia macam-macam kelompok dan macam-macam kumpulan lah. Okay. Cuma nak katanya Ismailiyah ramai di India. Cuma pot dia paling besar ialah di Sa'dah di Yaman tu sendiri. Okay. Di antara tokohnya juga ialah Maimun bin Dirsan yang berasal daripada penganut agama Yahudi, kemudian menganut Islam dan menganut ajaran batiniyah. Dia telah membawa suatu fahaman yang menyatakan bahawa imam itu mempunyai sifat maksum yang tidak terhingga kerana perlantikannya daripada Allah Ta'ala. Dia wajib bersifat memelihara syariat sejak azali dan berada di dalam ilmu Allah yang qadim bersama nur yang awal, berpindah daripada Nabi kepada imam bagi memelihara kerahsiaan fahamannya. Dia membahagikannya kepada 7 darjat. Sebab tu saya sebut ajaran martabat 7 ni pun ada bau-bau bacang dengan kumpulan ni. Seseorang itu tidak naik ke suatu darjat yang lebih tinggi melainkan setelah berjaya diuji. Golongan ini mempunyai matlamat yang jahat untuk merosakkan Islam dalam masyarakatnya. Maknanya kelompok ni mereka ambil fahaman-fahaman daripada agama-agama, daripada tamadun-tamadun besar dunia. Antara tamadun yang mempengaruhi ajaran ini ialah tamadun yang dipegang oleh Mesopotamia ataupun yang main dia itu ialah agama Majusi. Pada zaman Nabi pun dah ada kelompok ni. Okay. Jadi ini ialah kelompok batiniyah dalam Syiah. Batiniyah yang sampai tempat kita yang dah difatwakan oleh JAKIM, oleh Jabatan Agama Islam Negeri apa semua ni, itu batiniyah pecahan daripada kelompok ni, cuma dia ada ejah-ejah sikit. Dia lain sikit wajah dia. Dan batiniyah di Malaysia ni dia lebih unik sebab banyak tafsiran dia orang sesuaikan dengan bahasa Melayu. Macam saya sebut tadi lah, maksud Adam ialah Allah dalam Muhammad. Dalam tu bahasa Melayu. Okay. Jadi ini ialah perkembangan batiniyah. Dan kumpulan ni tak hilang walaupun telah difatwakan. Masih lagi bergerak, masih lagi wujud. Dan dia duduk merata. Ada duduk dekat orang yang macam ustaz pun ada. Ada duduk dekat orang yang macam tak berapa orang pun ada. Tuan-tuan tahu kan orang yang tak macam orang. Dah mari dah pun pejabat mufti baru ni. Okey, cuma yang macam tu pun ada. Okey. Yang jenis ustaz pun ada. Yang jenis bergerak sebagai businessman pun ada. Yang terkena ataupun bawa ideologi ni. Okey. Cuma batiniyah ni ialah kelompok yang paling luas. Sebab kalau kita baca batiniyah ni dia bukan hanya ada dalam Islam, bukan hanya ada dalam Syiah, bahkan ada dalam Yahudi dan juga ada dalam Kristian pun. Sebab ianya adalah unsur yang paling mudah untuk memperdaya manusia. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan, musyrikin Mekah dia pernah pergi tanya orang Yahudi yang baca kitab, nak peresah Nabi Muhammad ni betul tak Nabi. Jadi dihantar wakil, antaranya ialah Al-Mughirah bin Syu'bah kalau saya tak silap, ataupun Uqbah bin Abi Mu'id, bukan Mughirah bin Syu'bah. Uqbah bin Abi Mu'id dan ada seorang lagi musyrikin dihantar. Dia ni orang muda 2 orang, pergi tanya rabai Yahudi, nak tahu Muhammad ni betul ke tidak,
Macam mana? Kata rabai Yahudi tanya 3 soalan. Soalan pertama, tanya dia tentang pemuda-pemuda yang melarikan diri dalam gua, Ashabul Kahfi. Sebab maklumat orang Yahudi hanya sampai takat tidur je. Tak tahu lepas pada tidur tu apa jadi. Sebab dalam Taurat tak sempurna cerita dia. Lepas tu tanya tentang rajulun tawaf, lelaki yang diberi kuasa timur sampai ke barat, iaitu Zulkarnain. Yang ketiga tanya tentang roh. Rabai Yahudi tu kata kepada Uqbah bin Abi Mu'id ni, kalau dia betul Nabi akhir zaman, dia boleh jawab 2, dia tak boleh jawab 1. Kalau dia boleh jawab 3-3 pun, dia penipu. Dia tak boleh jawab langsung, lagilah dia penipu. Okay. Jadi dia orang pun pergi tanya Nabi Muhammad. Nabi pun kata esok wahyu akan turun. Nabi terlupa pula sebut insya-Allah. Esok tak turun, lusa tak turun. Dia orang datang sehari demi sehari sehingga hampir 2 minggu wahyu tertahan. Dengan sebab teguran Allah Taala pada Nabi, nak berjanji dengan orang tolong ikat insya-Allah tu. Tolong ikat insya-Allah. Cuma yang jadi masalahnya sedikit ujian tekanan pada Nabi, bila mana Nabi tak boleh jawab. Nabi tak boleh jawab. Orang pun duk cerita lah. Orang duk bawa lah cerita. Tengok Muhammad 3 soalan tu tak boleh jawab. Rabai Yahudi dah beritahu kalau tak boleh jawab 3 soalan, nipulah dia. Boleh jawab 3-3 pun tak betul. Dia mesti 2 boleh jawab, 1 tak boleh jawab. Jadi orang pun duk bercerita. Orang pun dah bising. Macam sekarang ni lah, bila mana ada orang tu dia cabar debat, telefon tak angkat. Telefon tak angkat. Lepas tu buat cerita kata, orang kata itu dakwaan palsu. Padahal dia cabar bukan main. Jadi orang akan bercerita, dia tak boleh tahan orang kata kat dia, orang duk komen macam-macam, tapi itu cerita yang dia buat. Dia cabar nak datang sebuah kereta, sebuah bas, sebuah lori macam-macam lah dalam cerita dia tu, tapi dah tak jawab. Akhirnya benda tu memalukan dia sendiri ataupun menyusahkan dia sendiri. Jadi Nabi ni diuji macam tu. Bukanlah kata Nabi tak betul, cuma Allah Ta'ala uji sikit. Sehingga turun beberapa ayat dalam surah Kahfi, turun beberapa ayat dalam surah Isra. Cerita panjang Ashabul Kahfi sampai diorang bangkit balik tidur selepas pada 360 tahun tu. Apa jadi pada diorang? Komplit Nabi jawab. Termasuk Zulkarnain dan usaha dia untuk membendung Ya'jud Ma'jud pun komplit Nabi jawab. Sampai dekat roh, Allah Ta'ala kata yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Tuhan, tak ada kena-mengena dengan kamu. Sebab banyak ajaran-ajaran sesat ni, dia akan menganalisa kuasa roh, sedangkan kita tak boleh akses roh dengan luas pun. Itu hak yang Tuhan beri pada kita. Kita sendiri ni, walaupun kita ni hidup, kita tak boleh nak trace kat mana roh kita duduk dalam badan kita ni. Tak tahu macam mana dia bergerak, macam mana dia berfungsi. Sebab kulir ruhu min amri rabbi. Tapi kelompok-kelompok ni kata roh tidak. Roh ada bahagian ketuhanannya. Ada hubungan nasutnya, ada hubungan lahutnya. Seperti mana yang ada dalam Kristian. Sebelum-sebelum ni kita dah sebut. Okay. Kita tengok lagi apa yang disebut sini. Bagi memelihara kerahasiaan fahaman itu, dia telah membahagikan kepada 7 darjat. Okay. Golongan ini mempunyai matlamat yang jahat untuk merosakkan Islam daripada dalam masyarakatnya. Sebab memang kita pun tahu kumpulan Batiniyah ni adalah kumpulan yang tak nak berpegang dengan syariat, tak nak hidup berpayung dengan syariat, tapi tak nak nampak penolak syariat, nak nampak orang yang konon-kononnya faham syariat lebih. Rupa-rupanya pahaman dia orang itu adalah rekaan semata-mata. Okey. Selesai kelompok Batiniyah, kita masuk pada kelompok Qaramitah. Mereka ialah pengikut kepada Hamdan bin Al-Ash'ath yang terkenal dengan Hamdan Qurmut. Qurmut bermaksud melangkah pendek apabila berjalan. Itu maksud Qurmut. Sebahagian kata Hamdan ni, dia punya pengasas dia sab dia punya ajaran dia tu kepada seorang lagi tokoh nama dia Abdullah bin Qurmut. Okay. Kerana Hamdan itu dilihat pada zahirnya seorang yang bersifat zuhud dan fakir, dia telah menetap di suatu kampung di daerah Teluk Parsi dengan mendirikan sebuah kawasan yang menamakannya dengan nama Darul Hijrah. Dia duduk kawasan Parsi. Parsi ni fokusnya ialah Iran hari ni. Kononnya untuk mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang namakan nama kampung tu Darul Hijrah.
Setelah berjaya mendapat pengaruh menyebarkan ajaran di daerah sekitarnya, ajarannya juga berfahaman kebatilan. Di antaranya cara mengumpul pengikut dan menegakkan ajarannya ialah mengumpulkan harta untuk menjadi milik bersama, sehingga masing-masing mempunyai senjata untuk menentang sesiapa yang menghalang. Diorang kongsi top up harta masing-masing ni. Masalah makan dan minum diatasi secara bersyarikat. Maknanya diorang akan buat satu perkampungan, diorang akan kumpul semua bahan makanan, diorang akan ambil je. Diorang tak ada istilah ni harta aku, tak. Diorang akan berkongsi. Kemudian dia membawa pengikutnya kepada bergaul bebas di antara lelaki dan perempuan dengan tujuan untuk berjinak-jinak dan berkasih sayang. Yang ni pun ada sikit dalam kelompok Batiniyah dan juga kelompok Ismailiyah yang diamalkan di India dan Pakistan. Sebab tu kalau tengok bila mana berlakunya hari Ashura, dia orang akan buat satu malam, maknanya daripada hari pertama 1 Muharram nak pergi kepada 9 Muharram tu, setiap hari tu akan ada ritual-ritual yang berbeza. Antara ritual yang pelik dan ritual yang kita dengar pun tak sanggup lah, iaitu dia orang akan duduk bawah satu kemah dan dia orang akan melakukan hubungan sesama mereka dalam gelap. Dia orang cuma bawa satu cincin dan dia orang akan tarik mana-mana perempuan, dan boleh jadi bila mana dia orang buat benda tu akan, antara problem yang akan terjadi ialah mungkin ayah akan tarik anak dia, mak akan tarik anak dia, dia akan berzina sama-sama kumpulan dia. Cuma penzinaan itu telah ditanggung akadnya oleh imam. Itu yang dipercayai oleh kelompok Syiah Ismailiyah, termasuk juga dengan Syiah Qaramitah ini. Pada tahun 315 Hijrah, mereka menyerang Makkah dengan bala tentera yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Junabi. Pada hari raya haji, mereka membunuh jemaah yang datang ke masjid dan orang-orang yang tawaf masuk ke dalam Kaabah dengan kuda, kencing pada masa tawaf dan mencabut Hajarul Aswad dan mengambil kiswah Kaabah sambil mencaci secara mengejek, falau kana hadzal bait rabba alaina an-nar min fawqina hubba wa tarakna baina zamzami was-safa janaizi la tabghi siwa rabbaha rabba. Kalaulah rumah ini mempunyai Tuhan, iaitu Kaabah, nescaya dia menyiram api neraka ke atas kita. Sesungguhnya kami tinggalkan jenazah di antara telaga Zamzam dan bukit Safa yang tidak mahu kepadanya melainkan oleh Tuhan yang mengaku Tuhan. Dia caci maki Allah Ta'ala dalam syair dia ni lah, dalam ucapan dia ni. Dan diorang telah membawa lari Hajarul Aswad dalam tempoh yang lama, 9 ke 10 tahun. Dicabut Hajarul Aswad tu dengan cangkul sehingga pecah kepada beberapa pecahan. Sebab tu kalau kita perasan, kita pergi buat umrah ataupun buat haji, khususnya buat haji lah, dia akan sampai satu waktu iaitu orang dah semua berada di Muzdalifah, orang dah start bermabit di kawasan-kawasan itulah manasik haji ni. Waktu tu dia akan baiki Hajarul Aswad tu. Sebab Hajarul Aswad ni dia retak, jadi dia kena rapatkan balik. Dia kena gunakan cecair tertentu untuk rapatkan balik. Dan keturunan dia yang masih hidup hari ini ialah Bani Asad. Kita pernah dengar kan? Bashar Asad, Hafiz Asad, pemimpin Syria. Hari ini pun masih lagi pemimpin Syria lah. Itu saki baki kelompok Qaramitah. Sebab dia orang lari daripada Parsi, dia orang berpindah ke pergunungan di Lubnan. Dan akhirnya dia orang tukar nama daripada Qaramitah jadi Alawiyin. Daripada Alawiyin jadi Asad. Dan keluarlah Hafiz Asad, Bashar Asad. Itu keturunan-keturunan dia lah tu. Jadi tak pelik kalau dia suka bunuh rakyat dia, sebab memang perangai dia memang suka bunuh orang apa. Dan kita tengok dalam sejarah apa yang dia orang buat pada kota suci Mekah pada tahun 315 Hijrah. Hajarul Aswad itu menjadi rampasan mereka selama beberapa tahun, sehinggalah tentera Islam dapat mengalahkan mereka dan mengambil semula Hajarul Aswad, dan ketuanya mati ditimpa penyakit kulit yang mengerikan, iaitu Hamdan Qurmud ini. Selesai untuk kumpulan Qaramitah. Dia tak banyak sangat cerita Qaramitah ni, cuma dari segi kemelampauan dia orang ni, dia orang masuk dalam kelompok Syiah yang melampau. Kemudian seterusnya kelompok yang dinamakan dengan Druz.
Druz ni di Jordan pun ramai lah. Okay, kita tengok. Druz, mereka adalah kumpulan yang berpecah daripada kelompok pelampau Syiah yang pernah menegakkan Daulah Fatimiyah di utara Afrika. Daulah Fatimiyah ni adalah kerajaan Fatimiyah yang tertegak di Qahirah, di Mesir. Pengikut kepada seorang yang bernama Muhammad bin Ismail Ad-Druzi yang berbangsa Turki. Setengah ulama menyatakan dia berbangsa Parsi. Dia menjadi penyokong kuat kepada Raja Al-Hakim bi Amrillah yang mengaku menjadi Tuhan. Dan dia dengan beraninya mengisytiharkan raja itu sebagai Tuhan di salah sebuah masjid di bandar Qahirah, Mesir. Di zaman kerajaan Fatimiyah ni lah tertubuhnya Jami' Al-Azhar, Masjid Azhar. Masjid Azhar yang ada di Universiti Azhar sekarang ni lah. Okay. Sehinggalah kerajaan ini dijatuhkan, naik pemerintah yang baru. Pemerintah tu kekalkan nama Azhar, tapi silibus dia, pengajian dia semua tukar. Sehinggalah kekal sampai zaman sekarang ni lah. Maknanya dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah balik. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut. Lalu mengajak orang ramai beriman dan beribadah kepadanya, iaitu beribadah kepada Al-Hakim bi Amrillah tu. Tetapi golongan Druz ini melaknatnya dan tidak menghormatinya lagi. Mereka menyatakan bahawa mereka adalah pengikut kepada Hamzah bin Ali Az-Zurani Al-Farisi yang bergelar Al-Hadi, yang juga menjadi salah seorang yang rapat dengan Al-Hakim bi Amrillah. Inilah kumpulan-kumpulan yang mungkin kita tak pernah dengar, tapi masih lagi wujud dan ada saki bakinya. Al-Hakim memerintahnya supaya menerima jawatan pemimpin, menyeru ke arah fahaman Ismailiyah dengan diberi gelaran As-Sanadul Hadi, dan diperintah supaya menjadikan lembah Taim sebagai pusat kegiatannya di satu kawasan dekat dengan kawasan Iraq dan Iraq itulah. Apabila Al-Hakim bi Amrillah menghilangkan dirinya untuk melepaskan kekotoran murid-muridnya, dia akan kembali semula apabila kezaliman di dunia ini sampai ke puncaknya. Bahkan mereka berpendapat bahawa Al-Hakim diangkat ke langit dan akan kembali semula untuk menghisapkan orang-orang kafir. Maknanya dia akan uruskan keadaan atas muka bumi. Dia punya konsep sama macam tunggu Imam Mahdi lah. Okay. Cuma Druz ni di Jordan ramai. Zaman saya belajar dulu, sebab orang Jordan ni muka dia orang sama je. Dia orang Syiah taklah ramai sangat di Jordan ni. Majoriti Sunni, dan mazhab yang dipegang ialah mazhab Syafi'i, dan juga kadang-kadang dia orang pegang juga pandangan dalam mazhab Hambali. Okay. Cuma antara kelompok yang kita tak boleh nak trace dengan baik ialah kelompok Druz ini. Druz. Memang kumpulan tu dinamakan dengan nama Druz. Dia percaya dan dia duk tunggu Al-Hakim bi Amrillah itu. Terlalu payah untuk mendapat rujukan berhubung dengan ajaran mereka kerana mereka sangat merahasiakannya. Mereka tinggal berasingan daripada orang ramai, iaitu di kawasan Bukit Bukau dan pergunungan di Jordan dan juga di Lubnan. Dua tempat tu. Walau bagaimanapun mereka adalah pecahan daripada mazhab Ismailiyah Batiniyah, yang mana i'tiqad mereka yang pertama tanasukh al-arwah, berpindahnya roh orang yang sudah mati ke dalam jasad orang lain kerana jasadnya sudah mati dan rohnya masih hidup. Kita dah sebut sebelum ni. Yang kedua ialah roh orang-orang yang sudah mati kembali semula ke dunia, ke dalam jasad kanak-kanak yang baru dilahirkan. Itu juga antara konsep yang diimani oleh mereka. Kita beri lalu azan tu.
Okey, kita sambung dua lagi i'tiqad bagi kumpulan Druz ini. Pertama tadi tanasukh al-arwah, yang kedua ialah roh orang yang sudah mati kembali ke dalam jasad kanak-kanak yang baru dilahirkan, tu i'tiqad dia orang. Yang ketiga ialah beriktikad kepada Injil dan Quran dengan cara memilih ayat yang boleh ditakwil dan meninggalkan ayat yang tidak boleh ditakwil. Mereka juga berkata Al-Quran itu diwahyukan kepada Salman Al-Farisi, kemudian diambil oleh Muhammad dan ia telah menisbahkannya kepada dirinya, dan mereka menamakan Al-Quran di dalam kitab-kitab mereka dengan Al-Masturil Mubin. Memang diorang lebihkan Salman Al-Farisi. Nanti kita akan buat kesimpulan sikit. Okay. Mereka cenderung, yang keempat, mereka cenderung kepada tidak mengerjakan ibadah dan menegakkan jihad, kerana mereka beriktikad bahawa Raja Al-Hakim bi amrillah telah menjelma kepada mereka pada awal tahun 408 Hijrah, lalu menggugurkan perintah sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad, wilayah dan juga syahadah. Okay. Ini i'tiqad kumpulan Druz. Okay. Daripada semua yang dah kita sentuh malam ni, daripada Batiniyah, seterusnya kita sentuh Qaramitah, dan seterusnya kita sentuh Druz. Okay. Dan daripada awal lagi kita sentuh tentang Syiah ni, terutamanya Syiah yang melampau. Mereka semua ni ialah majoritinya daripada bangsa Parsi. Yang mana kita tahu bangsa Parsi ni adalah bangsa yang pernah menjadi tamadun besar dunia, iaitu tamadun Mesopotamia. Yang mana kalau kita tengok tamadun itu, main agamanya ialah Majusi. Dan tamadun ini telah runtuh pada zaman Umar Al-Khattab menjadi Amirul Mukminin. Dan bila mana runtuh tamadun itu, mereka menyimpan dendam terhadap Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Sebab tu mereka mencaci maki sahabat-sahabat, khususnya Umar Al-Khattab. Sebab diorang tak puas hati, diorang kena bunuh. Dan diorang masuk Islam dalam keadaan diorang cuba untuk mencari jalan ataupun ruang untuk meruntuhkan Islam dari dalam. Sebab nak lawan Islam dari segi ketenteraan, diorang tak mampu. Jadi diorang pilih dengan jalan berpura-pura. Jadi ini benda yang kita kena tahulah, perkara yang kita tahu. Sebab tu dia orang akan lebihkan bangsa dia orang Al-Farisi tu, Salman Al-Farisi tu, sebab bangsa dia orang. Sebab tu dia orang akan claim banyak kepada Al-Farisiyah. Dan dia orang kadang-kadang memilih di dalam kalangan 4 mazhab yang muktabar dalam fiqh ni, dia orang cenderung kepada Abu Hanifah, sebab Abu Hanifah tu orang Parsi.
Abu Hanifah Nu'man. Abu Hanifah tu ialah orang Parsi. Jadi mana-mana orang yang daripada Parsi ni memang diorang akan angkat. Ini kelompok-kelompok pecahan tu lah. Batiniyah, Ismailiyah, Qaramitah, Druz dan lain-lain. Okay. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan seterusnya pada kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok ghulat Syiah ni, iaitu Rafidah dan juga Kaisaniyah dan seterusnya lah. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.